أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kita sambung doa ke-28. Doa kepada pengantin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberi tahniah kepada pengantin, baginda mengucapkan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya semoga Allah memberkatimu dan meletakkan keberkatan ke atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Hadis Hasan, riwayat At-Tirmizi. Hadis Hasan ni hadis sahih yang rendah sikit martabat dia daripada hadis sahih. Kuatlah hadis kuat, cuma dia tak sekuat hadis sahih. Dia dipanggil Hasan. Doa ni telah dilagukan oleh Maher Zain. Doa kepada pengantin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ada lagu dia kan. Kalau lupa kena tarik lagu baru teringat. Salam dengan pengantin, ucap tahniah, sebut doa ni kepada pengantin. 29. Doa pengantin lelaki kepada isterinya. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayahnya. Ayah dia nama Shu'aib bin Abdullah, itu nama pak dia. Amru bin Shu'aib. Daripada ayah dia nama apa? Shu'aib bin Abdullah. Daripada datuknya pula nama Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah anak Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Moyang dia Amru bin As, pembuka Mesir.
Itu sanad dia lah, cicit daripada anak cucu cicit lah. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu berkahwin dengan seorang perempuan atau membeli seorang hamba sahaya atau beli kenderaan, nanti ada riwayat di bawah tu beli kenderaan, beli kuda. Kalau kita sekarang beli kereta, baca doa ni dekat kereta baru, motor baru, baca doa ya, tak payah buat apa-apa, tak payah duk mandi bunga ke, jurih ayak tawak. Ayak tak bergula memang tawak lah. Ayak baik ayak tawak tu. Baca doa ni, pegang sikit. Kalau isteri, pegang ubun-ubun, tak tangan atas ubun-ubun. Kalau unta, tak tangan atas bonggol dia, lepas tu kita baca, sentuh tu baca. Kalau kereta, tak atas bumbung, bumbung kat steering lah. Yang penting tangan kita pegang, kita baca doa. Doa ni lah yang orang duk kahwin, yang duk ambil gambar. Tangan kanan dia letak atas ubun-ubun isteri, buat macam tu. Doa ni tak tahulah ni pun baca doa ke hanya style, tak tahu. Dia habaq kat juru kamera, tengok gambar, tak tangan. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. Tak tangan. Tak tangan atas ubun-ubun. Nak dapat gambar hak lawa. Orang hak tak tahu, dia ingat dia jampi serapah apa, bukan jampi doa. Bukan doa penunduk apa dah. Nabi ajak. Kenderaan baru, isteri baru kahwin lah maksudnya. Hak lama dah tak payah. Yang lebih baik lagi ni persembahyang sunat dua-dua orang. Suami isteri sembahyang sunat berjemaah tak apa, tak jemaah tak apa. Kan ada sembahyang. Akad nikah tu eloknya ambil sembahyang. Akad nikah yang lagi elok di dalam masjid, tapi kena jaga adab lah. Adab dalam masjid. Tak boleh pakai yang menjolok mata hak mai tu pun kena ada adab. Jadi waktu akad nikah tu ada yang semayang. Lepas akad nikah, mereka berdua semayang sama-sama. Semayang sunat pengantin dipanggil usolli sunnatal arus. Aku semayang sunat pengantin. Arus pengantin perempuan, aris pengantin lelaki, tak apa lah. Usolli sunnatal arus. Ni pun dua orang semayang. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Semayang sunat 2 rakaat. Pas semayang sunat itulah yang paling eloknya, suami beralih, dia tak tangan dia atas ubun-ubun isteri, dia baca doa ni. Nak sawung cincin apa lagi lah, semayang sunat dulu, lepas tu baca doa. Ni kalau upacara membatalkan wudu. Upacara membatalkan wudu. Ustaz Azahirul kata nak bagi batal wudu, kentut pun batal. Tak payah sawung cincin. Banyak cara lagi batal wudu kan. Sarung cincin dalam masjid tak elok lah. Tak kira dia naik syahwat lah apalah, tak elok. Masjid bukan tempat untuk bermesra-mesra sampai naik syahwat. Kalau nak semayang boleh semayang 2 rakaat. Tangan menyentuh ubun dan baca doa. Lepas tu hari yang akad nikah tu, hari yang terbaik ialah kita kena cek anak perempuan kita boleh semayang ke tak. Boleh tahu kan, mak tahu lah anak dara dia boleh semayang ke tak tarikh tu. Ada jadual dia. Kalau jadual tu tak apa nak elok lah, dia akan mai haid. Akad hari lain lah. Kira cuti sekolah, kira hari Ahad, Sabtu, Ahad, dia kira tu lah. Orang nak akad ni pun anda ambil kira hari yang boleh semayang. Pasal kita nak bagi anak kita dengan menantu kita ni persemayang dua-dua, berdua-dua semayang. Mulakan rumah tangga dengan semayang. Semayang sunat pengantin. Semayang sunat ni kalau lepas semayang sak pun tak apa. Akad nikah lepas sak boleh semayang sunat. Semayang sunat ni dia tak dilarang. Lepas subuh boleh, tapi jarang orang akad nikah lepas semayang subuh macam kita lah ni kan. Jarang. Lepas sak selalu buat majlis akad nikah lepas semayang sak.
baca khutbah apa semua, angkat nikah. Selesai, boleh sembahyang, tak ada masalah. Dia tak termasuk dalam sembahyang yang dilarang sembahyang lepas asar, lepas subuh 15 minit sebelum zuhur, dah tak termasuk. Saya dia konsep dia pun menikah dulu baru sembahyang. Dipanggil sembahyang sebab yang mutaakhir, terdahulu, sebab nikah tu dulu, lepas tu baru sembahyang. Sababul mutaqaddim nama dia, sebab terdahulu, sebab nikah tu dulu baru dia sembahyang. Maka konsep dia macam orang ambil wuduk lah, lepas tu dia sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk lepas berwuduk, boleh, anytime boleh, tak ada masalah. Okey, kalau tak mau sembahyang, buat sujud syukur lah, alal aqal, paling kurang buat sujud syukur, takbir, sujud, duduk, bagi salam. Tapi kalau perempuan tu haid, dia tak boleh sujud syukur, tak boleh sembahyang sunat pengantin, tak boleh. Dia carilah tarikh-tarikh yang diketahui perempuan tu memang boleh sembahyang. Pak mungkin tak tahu, pak hang tak tahu, mak hang tu tahu. Pak nak tentukan tarikh, kena tanya mak dulu. Mak hang tak apa ni, mak memanglah suci sedia. Anak kita tu nak kahwin tu suci. Pengantin lelaki tak payah tanya dia suci tiap hari. Pengantin perempuan tu dia ada jadual-jadual dia. Tengok jadual hak paling sesuai. Macam tu. Ni lah waktu nak tentu belanja, kadang tentu sekali dengan tarikh akad kan. Jadi bersedia siap-siap tentu belanja tu. Kalau nak tentu tarikh tu, kita kena prepare siap-siap tarikh apa. Nak ambil hari Sabtu Ahad pun boleh lah, tak ada masalah. Tapi tarikh yang anak kita boleh sembahyang lah. Kalau dah anak kita boleh sembahyang, tengok-tengok hari tu tak boleh sembahyang, tu dia macam mana takdir, dia main haid awal ke gimana kan. Tak buat macam mana, kita rancang, Allah merancang juga. Perancangan Allah lebih baik. Baik, macam tu. Ni cara orang panggil nak diri rumah tangga. Semua tu kena diambil kira. Baru berkat. Bukan minta tarikh ya. Setengah orang dia cari tarikh akad ni 12 bulan 12 2012. Dia cakap macam tu. Dia nak bagi senang ingat kan. Lah 2021 tak ada lah 21 bulan 21 kan. Dia cari hak jenis-jenis tu. Lepas tu mahar pun macam tu juga, 12 bulan 12 2012. Dia punya mahar 1,200, 12 ringgit, 12 sen, 12 semua. Tak apa, kreatif lah tu. Tu tarikh tu kena tengok bersesuaian dengan hari yang anak dara boleh sembahyang. Nabi kata kalau kita beli hamba ke, kita kahwin ke, beli kenderaan ke, hendaklah dia mengucapkan, tak tangan kat ubun-ubun ni, baca doa ni, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon padamu kebaikannya dan kebaikan apa yang engkau jadikan padanya. Mana tabiat. Aku mohon kebaikannya dan tabiat baiknya. Aku berlindung daripadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa yang engkau jadikan padanya. Kau jadikan padanya tabiat. Aku berlindung daripada kejahatan dia dan tabiat jahat dia. Sebab kahwin semua wangi, semua harum, tak nampak lagi tabiat tu. Tabiat tak elok tu tak kelihatan lagi. Kahwin lama-lama baru tahu kan. Ini minta lindung. Dan apabila dia membeli seekor unta, hendaklah dia meletakkan tangan di bonggol belakang unta itu, lalu diucapkan doa seperti di atas itu juga. Dan riwayat lain, hendaklah dia meletakkan tangan di penggal kepalanya, kepala pun boleh, serta berdoa memohon keberkatan pada wanita dan hamba sahyanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita sambung kitab fiqh kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Surat 152. Betul? Betul tak? An-najasatul 'adiyah wa at-taharatu minha, cara menyucikan najis biasa. Kita panggil najis pertengahan, mutawassithah. Kita dah belajar dah. Najis ringan, air kencing kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan tak, kanak-kanak lelaki umurnya belum genap 2 tahun, air kencingnya itu direnjis saja. Spray dengan air mutlak ke spray dengan Febreze ke pewangi itu tak edih, tak suci, percik dengan air kosong, air mutlak. Yang belum makan makanan yang mengenyangkan, kalau dia jenis susu badan, susu tepung pun minum tak boleh ya. Itu kena basuh macam orang dewasa, kena mengalir air. Sekarang najis pertengahan. Qala al-musannif rahimahullah, selain dari najis mughalladhah anjing dan khinzir atau anak kedua-duanya, atau anak kacukan anjing khinzir, itu dipanggil najis berat, kena sertu 7 kali. Dan mukhaffafah kena datang ayak, jurih ayak, bukan celup, jurih ayak, bagi ayak tu mengalir. Lain daripada dua tu, nama dia mutawassithah. Mughalladhah najis berat, mukhaffafah najis ringan, percik ya, renjis. Jadi mutawassithah ni dia duduk tengah-tengah. Jika najis itu tidak mempunyai ain, memadai tuang air ke atasnya sahaja, panggil najis hukmi. Di bawah ada dinamakan najis hukmiyah. Najis hukmi ni, kain kita, buat contoh kain lah. Kain kita kena kencing, tapi dah lama tak basuh, dia hilanglah harin tu. Dia tak lembab, tak berbau, tak nampak kesan lah. Tapi kita tahu belum basuh, jurih je lah. Buka paip, pegang kain tu, jurih, bagi basah semua, air mengalir dah. Tak payah gosok, tak payah bus sabun, tak payah apa. Gosok apa, nak bagi hilang bau, memang bau dia hilang dah. Cukup lah jurih air. Kalau tak jurih, tak boleh pakai semayang. Sebab kita tahu kain ni itu terkena air kencing, tapi tak bau dah lah. Memang tak bau, basuh lagi, dah lagi, kena basuh. Basuh dia jurih lah. Tak payah buah sabun, tak payah perah, tak payah gosok, jurih bagi basah, begitu je. Sidai, boleh pakai. Kering nanti pakai, basah-basah tu nak pakai pun boleh. Nak pakai sambil-sambil basah tu pun boleh. Tapi selesanya bagi kering dululah. Itu tak perlu hilangkan bau rasa warna, sebab memang bau rasa warna tak ada. Cuma hukum masih bernajis, dipanggil najis hukumiyah. Satu lagi najis ainiyah. Ainiyah tu dia punya masih kelihatan daripada ain. Dia punya tompok-tompok najis tu masih nampak. Kalau tak nampak pun boleh bau lah. Panca indera kita sama ada boleh lihat, atau boleh bau, atau boleh rasa. Maka yang ni kena hilangkan bau, rasa, warna. Bau tu hidung, rasa tu dengan tangan, warna dengan mata. Kena bagi hilang semua. Jika najis itu masih mempunyai ainnya, maka wajib dihilangkan rasanya. Sekalipun susah hendak ditanggalkan, rasa tu kena bagi hilang. Bau ni kadang-kadang dia berbau juga. Kalau bau saja tak apa, atau warna tu tak apa. Dan wajib dihilangkan juga bau dan warna jika mudah menanggalkannya. Kalau susah, biar pilah ada bau sikit tu. Tapi rasa memang kena, rasa lendiak-lendiak tu kena bagi hilang. Kita dah baca dah dulu hadis seorang perempuan yang miskin, dia ada selai jubahnya. Dia mai jumpa Nabi. Di jubah dia ada kesan-kesan darah, warna darah. Dia kata, saya haid pakai jubah ni, saya suci, saya nak semayang, saya basuh jubah ni, tapi warna merah tak keluar. Nabi kata, tak apa, la yadurruki atharud dam, tidak memudaratkan kamu kesan darah, warna merah tu tak apalah, dia tak mau hilang, biar pergi ya, macam tu.
fa in usira izalatur rih wahdahu aw al-lawn wahdahu lam yadurruhu baqa'uhu wa in ijtama'a darra. Jika susah hendak dihilangkan bau najis saja atau warnanya sahaja, tidak mengapa kekal salah satu daripada dua sifat itu. Jika berhimpun kedua-duanya sekali, bau dan warna, bau ada lagi, warna pun ada lagi, ini tak boleh. Salah satu ia memudaratkan. Kalau bau saja, warna tak dah hilang. Kalau warna saja, bau tak ada, tu tak apa. 1/3 lah. Ada 1/3 tak apa. Wa yushtaratu wurudul ma' 'ala al-mahall lal 'asr wa yundabu ba'da taharatihi ghasluhu tsaniyatan wa thalithatan. Disyaratkan lalu ayak jurih. Ayak tu jatuh atas kain tu. Ayak tu jatuh. Bukan kain tu kita bawa pergi kat ayak, tu celup. Celup tak boleh. Dulu kenuri dulu bunga telok, bagi telok kan, telok buat pokok bunga lah, ada yang buah dalam tu kan, dalam kotak kan dulu kan, lah buah coklat lah, telok orang tak beli lah. Lepas tu rebui, beli telok, rebui telok. Bila faham sikit basuh, dulu banyak rebui terus lah, dengan taik-taik rebui. Bila faham sikit, basuh telur dulu baru rebui. Basuh pun tak apa nak faham, buh dalam besen besar tu, buh telur. Basuh tu tak boleh, tu celup. Ayam tekung. Lepas tu mula aku faham sikit, ada macam lubang-lubang tu, basuh jurih, bilah tu. Perkembangan. Dulu-dulu mutabak pun, telur tu ada tai pecah tu. Barulah lama orang ambil masa dakwah tu dia berkembang. Kita pun makan makan nak dulu. Mana kita tahu mutabak basuh tak basuh balun. Dia tak ada kesedaran, sedang tu tak ada. Kalau fikir-fikir balik, oh betul ya. Duk mengaji, orang dulu pun mengaji fiqah tapi tak apa nak sedap. Yang jenis tu dia kena ceramah hentam baru dia sedap. Di ceramah pun kena ada juga, kuliah pun kena ada juga kan. Tapi kuliah kena banyak lagi lah. Ceramah dia bagi sedap, dia bagi semangat, dia boleh bagi insaf orang. Baik, syarat dia jurih ayak tu jatuh kat najis tu, bukan najis tu percelup melayang. Urudul ma', lalu air ke atas tempat yang berkaitan. Dan tidak disyaratkan memerah. Perah tak perlu perah. Nak perah tak perah pun tak apa. Dan sunat membasuh kali kedua dan ketiga. Memadai menuang air mutlak yang banyak di atas kawasan yang terkena najis yang cair. Jika tempat itu di kawasan tanah rata, nanti dia serap lah. Ini macam Nabi ada badawi kencing dalam masjid, Nabi bawa air, Nabi minta sahabat bawa air, Nabi tuang. Dan tidak disyaratkan kawasan itu sudah kering. Tuang atas tanah, serap masuk, boleh semayang atas tanah tu walaupun tanah tu belum kering, tak apa. Diulang lagi cara menyucikan tanah. Walau dhahaba atharu najasati al-ard bi syamsin aw narin aw rihin lam tathur hatta tughsal. Najis yang ada di atas tanah, walaupun sudah hilang kesan najisnya disebabkan terkena pancaran matahari atau api atau angin, ia tetap belum suci sehingga ia dibasuh. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i tak memadai najis tu hilang dengan angin atau jemuk, hilang dengan panas matahari, jemuk itu je, tak memadai, kena basuh juga. Tapi mazhab lain macam mazhab Hanafi, dia ada kelonggaran, ada benda hak tak boleh basuh. Mungkin kita jemuk kat matahari macam tilam, jenuh nak basuh tilam, berau, sofa apa semua ni dia mungkin lap saja, jemuk, bagi kena angin matahari, hilang busuk dia, kita boleh pakai. Itu mazhab Hanafi.
Kalau kita ikut mazhab Syafi'i dalam soal ni dia berat lah. Semua benda nak kena basuh. Semua benda kena basuh jenuh. Jurih pula cucuk ayak. Laptop kita tu pun kena basuh. Dah lah nak kencing satu pasal kita basuh tonyoh pula rosak. Lap tak apa, dalam mazhab Hanafi dia boleh lap. Ada benda boleh lap. Lepas kalau sembelih lembu ke apa, mata pisau tu depa ambil tisu lap kan. Tak basuh. Basuh dah. Kita pun lap juga dengan daun pisang apa semua, tapi sebelum nak balik kita basuh dulu. Kita mazhab Syafi'i ikut mana pun kita basuh. Di bawah ada hadis ni pun selalu kita baca dah, banyak kali dah berulang, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang Badawi berdiri dan kencing di dalam masjid, maka orang ramai ingin memukulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkannya. Bukan Nabi spotting orang buat kotak dalam masjid, bukan. Tapi dia kencing dah, biarlah dia kencing sampai habis. Dia pula tak tahu, dia buat dalam keadaan tak tahu, dia ingat boleh kencing merata, masjid pun kencing. Nabi kata biarkannya, jangan ganggu dia. Tuangkan sahaja secebok air ke atas tempat kencingnya itu, kerana kamu diutuskan untuk membawa kesenangan, bukan diutuskan membawa kesusahan. Cecair yang dimasuki najis. Setiap cecair, benda cair selain air. Ada beza antara air dengan cecair. Air tu air mutlak lah, yang turun daripada langit atau terbit daripada bumi. Itu air. Macam nira nipah tu bukan air, itu cecair. Air kelapa, air nyok, itu pun cecair. Air tebu cecair. Susu cecair, minyak cecair, benda cair yang bukan air. Cair tapi bukan air. Setiap cecair, Arab panggil ma'i'. Ma'i' cecair. Kalau ma'un min alif hamzah, itu air. 3 huruf, mim alif hamzah, air. Kalau cecair dia 4 huruf, min alif hamzah ain, ma'i'. Bukan ma'un, ma'i'. Itu cecair. Setiap cecair yang dimasuki najis tidak akan dapat disucikan lagi cecair itu. Contohnya cuka dan susu masuk najis. Tak boleh lah, kena buang. Tapi tengoklah, kalau dia beku, dia jenis beku kan, jenis cair. Jika ia beku seperti minyak sapi yang beku, macam sejuk minyak sapi beku. Samnah, minyak sapi beku. Di negara Arab memang orang jual sungguh minyak sapi, banyak-banyak. Tak apa, bulan puasa dia buat nasi minyak, nasi Arab. Memang laku kerah minyak sapi. Kita sini orang beli juga, jarang-jarang lah kan. Sana berjual tiap hari. Minyak sapi, susu fresh, susu masam. Tu kedai-kedai runcit semua kena ada. Ada hari-hari. Ini beli setimba susu masam tu, setimba. Saya dulu ingat ke dadih. Awak dadih boleh timba. Kita dadih dalam bekas kecil ni timba. Balik makan masam. Yang tu lah laban. Kita duk mengaji laban tu susu fresh, dak, laban tu susu masam rupanya. Mengaji bahasa Arab di tempat kita tak sama. Laban buka kamus, susu lah, milk. Dak, dia tairu susu lah. Susu masam tu lah. Itulah laban. Kalau susu dipanggil halib. Saya tak tahu. Mengaji di Malaysia, rasa orang lain pun tak tahu. Mengaji di pondok, labanun susu. Pipi sana ada labanun, bukan susu biasa, susu masam. Kena terbalik biji mata. Tapi lama-lama suka
Susu masam sedap, jadi ubat. Lubnan tu, Lebanon tu Lubnan. Kan ada negara Lubnan. Lubnan tu susu masam lah. Lubnan, Lebanon. Kalau ni pun sebut Lebanon, kita sini dalam buku kita tulis Lubnan. Okey, kalau Laban tu dia jenis keras. Kalau Halib, susu fresh dia jenis cayak. Jadi tengoklah beku ke cayak. Jika beku, dia bagi contoh seperti minyak sapi yang beku. Mesti sejuk, minyak sapi dia kerana sejuk dia jadi keras, dia ketui-ketui. Maka buanglah najis dan sekelilingnya sahaja. Buang keliling. Manakala minyak yang masih berbaki adalah suci. Tengok di bawah. Najis jatuh dalam makanan. An Maimunata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin faqala in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu rawahu an-Nasa'i wa fi riwayatin fa'ariquh. Artinya daripada Maimunah isteri Nabi. Sebelum kahwin dengan Nabi, dia kahwin dengan pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah. Dia balu Sayyidina Hamzah, ketua syahid. Ini isteri Sayyidina Hamzah, ketua para syuhada. Nabi kahwin dengan dia, isteri terakhir lepas Hajjatul Wada', lepas Nabi buat haji perpisahan, dekat-dekat Nabi nak meninggal dunia dah, Nabi kahwin dengan dia di Mekah. Isteri ke-11 Rasulullah, nama Maimunah. Kalau orang Melayu dia buang mai tu dia panggil Munah ya. Munah. Orang Melayu Munah. Maimunah tu. Nak pendek lagi dia ambil hak belakang Nah aja. Tinggal Nah aja. Daripada Maimunah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus jatuh di dalam minyak sapi. Jatuh dan matilah. Kalau jatuh hidup tak apa, dia jatuh dia hidup lagi, dia lari keluar tak apa. Kalau lalu makanlah. Ini maksudnya jadi bangkai. Dia masuk dalam minyak sapi, dia mati. Bila kita makan tak minyak sapi itu? Baginda bersabda, jika minyak itu beku, minyak sapi mesti sejuk, beku, atau duduk dalam peti air, beku, maka buanglah tikus, bangkai tikus kena buang, dan sekelilingnya sahaja. Keliling dia pun kena buang. Tikus buang, keliling-keliling tikus itu pun buang. Jangan buang semua minyak sapi. Buang tikus, buang keliling, buat frame keliling itu. Buang. Selebihnya makanlah, guna. Buat nasi minyak ke apa ke guna. Saudara abang kat orang, kalau mak tahu jangan abang kat suami, kat pak. Suami tengok awak lah berlopak ni, sajak lah. Dia buat apa sedap. Tapi saya tak lalu lah. Benda boleh. Saya biasa tanya seorang cikgu sains baca hadis ni. Dia kata, ustaz betul yo. Benda beku, dia punya kuman dia tak merebak ke seluruh. Dia duk main kat tepi-tepi tu lah. Tikus ni kotok lah kaki dia, pijak ni, taik dia pun, ya Allah, kencing tikus apa kan. Dia mati, mungkin minyak tu dia tak boleh keluar ke dia mati. Dia ada kuman, betul kuman di badan dia, dan kuman tu tak merebak, dia duk ada keliling tu. Betul Nabi kata, buang keliling dah. Hak elok lagi guna. Tapi kalau benda tu cayak, kuman tu merebak habis. Satu tin tu habis. Kalau tong besar pun habis, satu tong tu kena buang. Ini yang ada seorang ulama dulu nama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni dia peniaga minyak zaitun. Macam lah ni ya, olive house lah. Dia toki besar minyak zaitun. Cara dia berniaga, dia ambil barang dulu berniaga, nanti balik modal dapat untung baru bayar. Biasalah orang berniaga kan, nak ambil kadang
Ambil barang dulu, meniaga dulu, nanti bayar hutang lah. Dia order dari kilang, order bertong-tong minyak zaitun, banyak lah. Dan dia pun dah biasa macam tu, dia jual dulu, nanti dia bayar lah. Kena sekali tu nak jadi takdir dia, dia order 100 tong. Satu tong ada minyak zaitun, dalam minyak zaitun tu, dalam satu tong tu ada seekor tikus mati duduk dalam tu. Satu tong 100 tong, 99 okey, buka tengok elok. Hak satu ni buka Allah. Dia nak tolak balik, kilang tak mau dah. Dan pihak kilang bagi nasihat dekat dia, buang hak setong tu sudahlah, hak 99 lagi hang jual lah. Macam tu lah kan. Hak tong yang ada tikus mati tu, nak buat macam mana, ketaksiran, kelalaian kau, tak apalah, kita terima, buang lah tu. Nanti hang jual 99 tong, hang bayar lah. Hak tu buang, tak sakit duit lah. Waraknya dia buang semua. Tapi dia kena bayar lah. Dia buang semua, dia tak boleh jual, dia nak bayar tak boleh, dia sampai muflis. Masuk penjara. Orang tanya dia, apa buang semua berapa? Dia fiqah dia lain ni. Ulama-ulama ni dia hati dia tu lain. Dia kata, aku takut tikus tu lekat dekat saluran tu, dia mati lama dah. Jadi minyak lalu kena tikus tu masuk lentung. Mungkin last sekali dia lekat tau tu, dia mati, last sekali baru dia terperluih keluar masuk lentung hak last. Aku takut semua tu, minyak tu semua lalu tikus mati. Tak apa, buang semua, tak berniaga. Takkan nak jamu orang makan benda haram, benda najis. Kalau aku jual, macam aku jual arak, macam aku jual kencing, benda najis, mana boleh makan. Di situ ulama tak suka berapa kolah. Kolah tu ayam, minyak dia bukan kira berapa kolah. Tak boleh dia buang. Bila buang, dia berhutang, masuk penjara. Itu kisah Ibnu Sirin, dia pakar tafsir mimpi. Mimpi orang dia boleh hurai. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dan dia duduk dalam penjara. Polis pun kesian tengok dia duduk sembahyang tahajud dalam penjara. Polis baik lah. Polis kata, kalau tengah-tengah malam saya boleh lepas tau. Rumah dia pun tak apa jauh. Polis kata, aku lepas hang tengah malam, balik sembahyang di rumah. Tapi sebelum subuh main lah masuk balik. Polis pun percaya kat dia. Dia marah polis, dia kata, hang kerja tak amanah nak lepas aku. Polis apa macam ni kena marah dia. Polis tu kesian dekat dia, nak lepas lah tengah malam kan, lepas. Rumah dia pun mungkin tak apa jauh, balik sembahyang di rumah, jumpa isteri, anak bini pun semua. Tapi sebelum subuh main balik ya. Polis percaya kat dia. Kalau banduan lain nak buat gitu kan, dia lari. Dia marah polis, dia kata, hang kerja tak amanah, hang nak lepas aku. Dia tak mau keluar. Masya Allah. Itu orang amanah. Jadi makanan dia tidak ada sukatan 2 kolah atau kurang 2 kolah, masuk najis habis. Kecuali kalau serangga-serangga kecil itu tak apalah. Masuk gulai ada lalat sekok tak apa. Lalat ni dia masuk dalam ayak pun tak jadi najis, dia masuk dalam cecair pun tak jadi najis. Yang sedihnya orang masak gulai rumah kenduri kan. Masak burung mana tu terbang-terbang terjun tu mati. Gulai ada burung dengan bulu-bulu semua sekali kan. Bangkai tu. Habis kena buang. Bukan buang burung, buang gulai tu sekali. Tek cicak satu lagi, dia jangan main tek cicak. Kita masak kuih dapur, dia berak tu masuk dalam kuah, buang. Hak mana keras-keras tu kalau nak ambil macam ubi apa tu boleh lah, ambil tapis basuh balik. Daging-daging tu kuah memang kena buang, kena tomeh lain. Allah, itu yang orang sebut kerana bukan nila setitik, tek cicak sebutir, rosak gulai sebelanga. Macam tu. Kerana tek cicak sebutir, rosak susu sebelanga, gulai sebelanga. Pepatah Melayu dia tak gamak sebut tek cicak, dia sebut kerana nila setitik.
Nila tak apa, nila bukan najis. Rosak susu sebelanga. Nila tak rosak, dia cuma jadi biru-biru macam tu je. Tak cicak oh. Kalau serangga tak apa. Lalat ke semut ke mati itu kita buang, cedok dia aja lah buang. Makanan tu masih okey lagi. Tetapi jika minyak itu cair, maka jangan dekatinya. Tidak boleh digunakan, kena tuang habis ha? Dalam riwayat yang lain, tuangkan minyak itu. Oh, habis dah pagi ni, alhamdulillah. Hukum al-ghusalah, hukum air yang telah dibasuh najis dengannya. Hukum dia jadi musta'mal lah. Itu kita basuh kain kita ada tai ke apa, kita basuh. Setelah suci, air yang lekat di kain tu dia akan menitik. Kita basuh kain, menitik. Ayak yang menitik tu ayak musta'mal nama dia. Ayak yang menitik daripada anggota wuduk, musta'mal. Ayak yang menitik daripada badan, mandi wajib, musta'mal. Ayak yang menitik daripada tempat yang asalnya bernajis, kemudian setelah basuh dah selesai, ayak tu menitik, nanti dipanggil ayak musta'mal. Kita basuh punggung kita, kita buang ayak besar, kita basuh punggung kita, basuh sampai hilang bau rasa warna, habis kita berdiri dia menitik ayak. Kalau pakai seluar dia basah lah seluar, tu pun musta'mal lah tu. Ayak musta'mal, ayak dari wuduk atau mandi wajib. Wuduk yang batal, bukan tajdid wuduk. Wuduk hak batal, mandi wajib, bukan mandi sunat. Kemudian ayak lebihan dari basuh najis, itu dipanggil ayak musta'mal. Dia suci tetapi tidak menyucikan. Wa ma ghasala bihi najasah, kita baca terjemahannya, jika air itu berubah. Kalau air tu duk keruh-keruh lagi, mana air tu masih najis belum suci. Kalau air tu keruh berubah, air tu dipanggil air najis. Kalau air tu putih jernih, air tu dipanggil air musta'mal. Jika air itu berubah dan beratnya bertambah, maka air itu dikira mutanajjis. Dan jika ia tidak berubah dan beratnya tidak bertambah, berat ni kita tak pernah duduk sukat lah per liter, selalunya dia berkurangan lah. Pasal air yang kita guna tu banyak, dia serap dekat tempat yang kita basuh tu sikit dan dia menitik. Hak menitik tu tentulah kurang, maka ia tidak mutanajjis, yakni suci. Jika air ini sampai kadar 2 kolah, maka ia suci lagi menyucikan. Air ni jadi suci balik. Kalau dihimpun air tu banyak-banyak, cukup 2 kolah, 150 liter, dia jadi mutlak balik ya. Pasal air musta'mal, bila dikumpulkan dia boleh jadi air mutlak. Dan jika ia kurang dari 2 kolah, maka hukumnya bergantung kepada tempat yang dia cuci itu. Jika tempat itu sudah suci, maka air basuhannya juga suci. Namun jika tempat yang dia cuci masih bernajis, maka air yang terpisah dari kawasan itu juga dihukum mutanajjis. Benda hak macam ni juga diguna pakai mesin basuh. Kalau kotor tak apa, kita buang dalam mesin basuh, dia pusing, dia buang air, suci lah. Kalau kita masuk dalam mesin basuh ni pakaian yang ada najis, kita campur kali dengan seluar anak kita, bau hari semua, kita basuh sekali. Khilaf ulama. Ada ulama kata tak suci, pasal air duk bertakung, memang dia lepas lagi dia takung pula, maka tak suci, kena bilah pula. Payah. Atau bilah dulu, atau asingkan. Pakaian anak basuh asing, pakaian kita basuh asing. So, kita nak semayang, dia seluar, dia main bola apa semua, ada harid, kencing, basuh asing. Satu. Pendapat ulama yang kedua, dia kata tak apa, dia guna pakai kaedah ni. Cara basuh, air jatuh ke celup. Air mesin basuh, dia terbit ke tepi ke bawah ke atas turun ke tu. Atas turun kan. Air turun ke kain baju. Satu. Cantik lah tu, betul ya tu. Yang kedua, dia penggunaan ni lah.
Memang dua pendapat lah. Kalau orang warak dia basuh asing lah. Yang kedua, tidak dikira takungan tu, tak dikira. Memang takungan tu tak cukup 2 kolah. Dia basuh najis ni dia bukan mesti guna air 2 kolah. Dia janji wurudul ma' alal mahal. Air tu mendatangi najis. Air tu datang. Air tu duk jatuh, dia turun. Lepas tu dia putar, keluar. Hak keluar mula tu mutanajis lah. Pasal dia keruh, dia campur dengan sabun apa semua. Keluar lagi air, automatik lah, mesin automatik macam tu kan. Air jatuh atas. Hak mula tu najis. Hak kali kedua tu mutanajis. Najis pun ada serba sikit, campur dengan air pula. Dia putar lagi, dia buang. Hak last tu memang dah bersih dah. Air dah masuk lagi. Air masuk, memanglah dia putar dulu baru dia buang. Sebahagian ulama kata syarat mesti cucuk air lah. Air tu kena jalan keluar tu. Sebahagian ulama kata tak mesti. Jadi air jatuh atas najis. Dan bila najis ni dah tak ada, dia putar-putar keluar air kosong. Dia putar lagi keluar air kosong. Banyak kali dia putar. Yang digunakan untuk membersihkan pakaian. Air lah tu dipanggil air apa? Mustamal. Jadi boleh guna ada mesin basuh? Jawab dia boleh lah. Kalau orang warak dia kata aku tak boleh kot, tak boleh, tak apa, basuh sendiri ya. Termasuklah mesin basuh hak kita buah duit tu. Hak buah duit kan. Jadi ada 2 pendapat. Memang dia bertakung tu, ialah dia bertakung tu. Pendapat kedua, dia tak syarat air tu mesti jatuh dan terus berjalan. Jatuh bertakung sat, tak apa, sekali dia buang. Itu bertakung sat dia buang. Janji dia buang. Ada masuk, ada keluar. Masuk ke atas. Kalau air tu dia buat pancuk ke tepi, tak boleh lah. Pancuk ke bawah, tak boleh. Macam tu. Jadi inilah yang kita bincang ni. Setelah pakaian tu bersih 100% dan dia keluar air. Air yang keluar tu dipanggil air musta'mal. Air tu mesti berkurangan pasal dia serap masuk dalam baju. Dan air yang keluar tu pula tidak berubah, maka dia dipanggil air musta'mal. Pakaian yang dibasuh ni insya-Allah suci. Insya-Allah suci. Tidak, kita tak berani guna tu hak mesin basuh tu. Kadang orang bukan Islam, Cina, India pun dia pilih empat tu. Bagi orang yang warak dia tak guna. Tapi Islam ni agama yang mudah. Macam orang kerja, suami isteri kerja, dia pun kalut. Tak basuh di rumah dah, main lempak tu lah. Kan? InsyaAllah suci. Sebab benda ada 2 pendapat. Ada pendapat kata tak suci pasal air bertakung. Masuk dia tak keluar tu, dia tekung dulu, dia putar dulu. Tentulah mahallun niza', punca berbeza pendapat tentu. Kalau air masuk keluar, tu tapi bila dia nak basuh, masuk terus keluar. Okey, macam itulah saya sebut 2 pendapat lah. Terpulang lah kalau kita jenis orang warak. Tapi orang buat kajian sains, mesin basuh tu kalau ikut kajian sains dia pun boleh kesan tu ada tak najis. Cara saintifik tak ada dah. Setelah dia putar buang, kalau guna cara moden pun dia pun tak ada. Kalau ada pun mungkin kosong berapa peratus kan, 0.001% kot, sikit. Kalau kata ada tu dah dibuat oleh orang-orang yang reti fiqh juga, buat kajian bersama saintis dan Jabatan Fatwa Negeri Pulau Pinang pun mengakui benda ni ada diperbuat satu risalah tentang hukum mesin basuh. Dan dibincangkan tajuk ni. Saya baca lah dalam Tanwir Masalih ada benda ni. Tapi mereka perkukuhkan lagi dengan kajian ilmiah ahli sains lah. Kadar najis tu memang tak ada. Kalau kata ada pun hasil kajian mereka ada tu bukan 1% dah, 0.001%, sikit sangat. Sikit ni tak apalah. Dalam Islam pun kalau kata najis pun najis dimaafkan. Kan ada istilah najis yang dimaafkan kan. Sedikit darah kena kita lalu kot lecah merecik, hak tu banyak juga, mungkin 2-3% tu. Hak ni 0.001%, sikit sangatlah. Jadi kalau orang jenis wah-wah tak apa, basuh sendiri ya. Tapi jangan kita
Cakap umumnya tu kesian macam orang kerja kan. Suami isteri kerja kilang balik pun tak ada nak basuh. Dia main lempak tu buh duit. Sabun buat pun tak payah buah. Kemudahan lah. Kemudahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minggu depan kita baca juzuk kedua pula lah, insya-Allah. Tanwir Masalik 2 bab solat. Yang ni dia besar sikit, tebal. Bab solat. Harga dia RM50. Kulit kerah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi